Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini Cik KB nak tunjukkan tentang Google My Business. Kebanyakan Alhamdulillah dah dapat postcode dan dah dapat akses. Sekarang macam mana nak gunakan? Terlebih dahulu mungkin sebagai peringatan, Cikgu KB nak ceritakan antara kebaikan anda pakai Google My Business ni adalah untuk anda jadi bisnes ataupun services anda diketahui dalam kawasan setempat anda. Tambahan pula sekarang ni kan zaman kita dah masuk PKP 2.0, maka kita punya pergerakan terhad 10 km saja. So untuk presence, untuk bagi orang tahu kewujudan kita, salah satunya adalah kewujudan kita berada di Google. Jadi, tools yang sangat terbaik untuk anda cuba perkara ini adalah, namanya tak lain tak bukan adalah Google My Business. Satu tools yang sangat powerful untuk anda berbuat demikian. So, jom kita start. So, kita mulakan dulu. So, katakanlah anda dapat masuk kepada sistem Google My Business. So, perkara pertama tuan-puan nak kena buat adalah, jangan biarkan ianya kosong. Pertama sekali anda boleh buat, pertamanya mungkin anda boleh buat update. Mungkin anda boleh letakkan dekat sini anda punya prosedur. Prosedur seperti anda punya anda punya inilah SOP lah, kita panggil SOP status SOP status. Kalau anda ada butik ataupun kedai ini antara idea yang anda boleh letakkan kat di sinilah untuk bagi mencegah COVID lah Okey, itu satu. Okey, yang kedua, perkara kedua anda kena elok buat adalah ini. Apa yang anda update di WhatsApp, kalau boleh anda update lah juga WhatsApp ataupun Facebook, Instagram, anda update lah bersama juga dekat sini. Kalau boleh. Supaya kenapa? Google pun dia, sebab since dia dah ada engine, sangat powerful untuk anda boleh membuatkan produk atau services anda diketahui oleh orang ramai lah So senang saja, foto dan video adalah anda update foto ataupun video. Dan seterusnya anda letakkanlah ayat di status ni. So maksimum adalah 1500. Dan anda juga boleh letakkan satu lagi, iaitu apakah dia? Ini action button. So anda boleh letakkan link di bawah ni. So link yang boleh diletakkan adalah link-link. Contohnya kalau anda tak ada website, anda bawa lah mereka kepada tak lain tak bukan, iaitu WhatsApp link. Contohnya macam mana WhatsApp link ni, tuan-tuan dan puan-puan? Macam contohnya macam ni. Kita boleh gunakan yang standardnya, iaitu anda boleh type macam ni. Contohnya ini https wa.me/6 nombor country code Malaysia, lepas tu dengan follow dengan nombor telefon lah so then lepas tu boleh klik sign up. Kalau anda ada link directly kepada Toyib Pay ke ataupun payment gateway, lagi bagus. Menyenangkan kerja mengunci jualan anda. So soalan seterusnya mungkin terpancul adalah, Cik KB, saya tak tahu apa nak tulis lah. Kalau tak tahu apa nak tulis, mari saya perkenalkan satu lagi tools, iaitu anda gunakan, iaitu tak lain tak bukan adalah ni tools daripada kawan saya yang buat, nama dia Cari Keyword. Cari Keyword ni adalah gunanya dia mengekstrakkan apa yang kita type dekat Google, apa orang yang kebanyakan orang type kat Google berkenaan topik kita. Supaya ini adalah mungkin sebagai anda boleh dapat idea untuk penulisan anda. So mungkin anda nak tulis, saya nak berniaga apa? Saya berniaga tentang apa? Mungkin saya berniaga tentang, saya ambil case kat sini, saya bagi sambal garing contohnya. Ataupun kita ambil keyword base je dulu, sambal. Mungkin sambal. Kalau anda boleh detailkan lagi, baguslah. Macam contoh anda jual sambal hitam ke, contohlah. Saya ambil satu lagi. So apa anda buat? Tekan search. So ini nanti adalah senarai-senarai
keyword-keyword yang orang mencari, ya. Ni abaikan yang atas ni ada pop up ni. Ini biasalah, dia kawan saya ni, dia bila dia dah bagi free, dia biasalah dia pun orang kata apa, mencari peluang untuk kalau anda nak sertai atau kursus. Kadang-kadang dia bagi tips-tips percuma, boleh join, tak ada masalah, ya. Alright. Okey. Dan seterusnya anda teruskan, anda tunggu dia siapkan proses ni, ya. Kemudian anda kena tekan butang export lah, ya. Okey, boleh gitu. Okey. So, okey. Bila dia kata done, klik okey. So, anda boleh lihat balik, scroll balik daripada atas, bawah, ataupun anda tak nak berbuat demikian, anda tekan je export keyword ini, dan tekan ini. Apa akan berlaku? Dia akan pergi kepada sebagai file CSV. So anda buka pakai biasanya Microsoft Excel yang install di telefon, install apps tu tersebut percuma saja. So dan anda boleh lihat lah. So okey, orang cari sambal hitam Pahang. Okey, sambal hitam untuk bihun sup. Yang ini kalau anda perasan sini ada competitor. Ini mungkin anda boleh tengok apa dia punya content dia ni. Alright. Ada sambal hitam kurang ajar tak apa benda tu. Pelik juga tu sama. Okey, lepas tu mungkin kita cuba tengok dulu. Okey, guna Noza. Okey, yang antara kita boleh tengok adalah macam bila kita nampak resepi. So kita boleh, idea yang kita boleh dapat, okey, kalau resepi, apa aku boleh buat dengan sambal hitam ni, resepi sambal hitam. Mungkin kita boleh tunjukkan cara masaknya supaya orang tahu kita pandai masak benda tu. Ataupun kita boleh lakukan juga antaranya kombinasi sambal hitam tu dengan makan apa. Contohnya mungkin dengan nasi panas-panas ke, ya. Nampakkan okey ni macam mana menangis. Ini macam mana boleh menangis ni kan. Okey, resepi. Okey, tengok ada orang mencari juga ni. Tengok contoh resepi tanpa belimbing lah, pakai pressure cooker. Kalau boleh kalau yang tokengnya boleh dah tunjukkan kesusahan dia. Kan last kali tulis susah kan. Okey, jangan risau, saya buatkan dah, siap-siap. Ini antara idea yang anda boleh lakukan. Okey. Sambal hitam paling sedap, cara membuat sambal hitam buluh, cara buat. Yang kalau nampak kita boleh jualkan satu lagi adalah itulah macam saya cakap tadi, di mana pemakaian perkara tersebut. Contoh sambal hitam tu gunanya untuk dipakai pada contohnya makan dengan nasi panas, makan dengan maybe bihun sup ke, kan. Boleh makan dengan apa lagi yang best-best. So jualkan, nampakkan harapan tersebut lah. Okey. Dan benda tersebut semuanya anda kena tuliskan dalam di sini. Ya, anda letakkan gambar, letakkan description sikit. Lepas tu kalau dia nak beli, anda boleh letakkan call to action button ni, ya. Okey. Apa lagi boleh buat dekat status? Event, kalau anda ada program apa-apa, ataupun anda nak bagi tawaran macam diskaun ke berapa hari bulan. Okey. So ada letak boleh voucher code, ada dan boleh letak sekali dengan terma sekali. Biasanya kita letakkan di sini. Biasanya kalau anda nak buat voucher code, bolehlah juga buat kepada WhatsApp link ataupun payment gateway anda lah. Ya. Tapi saya cadangkan sebab since ada voucher code, letaklah WhatsApp link, ya. Alright. So itu yang tu perkara yang anda boleh buat. Seterusnya apa perkara lagi boleh buat? Ini sudah, add event sudah. Okey, add event sudah, ya. Offer sudah, foto dan video. So gambar, kalau anda ada gambar-gambar produk, letakkan juga, ya. Sekali di situ. Alright. So perkara seterusnya, okey, anda berada sudah sekarang ni, kita pergi dekat ni profile kan. So pergi kepada post. Post ni adalah konten-konten. Ini macam saya
menggunakan sistem otomasi. So boleh layari ke kbyoncreative.com juga untuk dapatkan informasi-informasi percuma. Okey, type je dekat Google, nanti boleh jumpa. Okey, kalau anda jual produk ataupun services, macam saya tak jual produk. Kan? Bukan tak produk fizikal tu saya tak jual dalam KB on Creative, ya. So saya jual kelas kan. Jadi kalau anda jual produk, dan anda boleh letakkan. So dia jadikan produk katalog supaya kalau ada ni orang nak beli ke apa ke, anda dah boleh ni apa ni ada bagi. Ni link ni pun anda boleh hantarkan kepada WhatsApp link. Okey. So bila kelebihan anda dah ada produk ni, so nanti kalau orang bertanya ke whatsoever, anda terus boleh, dia ada keluar link dan anda boleh share. Okay, so apa lagi kita boleh buat? Kalau services macam mana Cik KB? Services ni kalau pun boleh jadikan je sebagai produk. Sebagai contoh, anda buat andaman contohnya lah, ya. Andaman. So tambah produk ni, ataupun anda berniaga produk takaful. So buatlah gambar, mungkin gambar booklet anda punya polisi tu ke, ataupun gambar ke mana benda tu dipakai, contohnya ketika nanti nak claim ke. So biasanya kalau syarikat, kalau anda berwakili di bawah syarikat-syarikat besar, mereka dah ada lah marketing material, gunakan perkara tersebut. Okey, seterusnya, apabila konten ni, kalau boleh jangan biarkan letak satu dua. Sebab bila anda ada dekat Google My Business ni, dia ada website. So anda, konten anda tu kalau keep update, dia cantik lah, dia punya dalam dia tu kan. Tambah pula lagi, anda dapat testimoni, lepas tu letak gambar-gambar. Jadi dia lagi cantik lah benda ni. Dan anda pun boleh anda boleh berkongsikan perkara tersebut, ya. Bila dah siap, anda boleh pergi kepada ruangan sini, iaitu di sini, dan boleh tekan publish, dan boleh sharekan kepada orang ramai, ya. Alright. So itu yang penting. Dan anda boleh design juga mengikut kesesuaian. Dia ada pelbagai tema dalam ni yang untuk anda boleh pilih. Teks pun, font pun boleh. Ini antara anda boleh isikan dengan pelbagai button yang anda nak, ya. Contohnya macam saya make appointment lah. Okey. Dan cerita tentang apa, ya. Alright. Dan itu sahajalah untuk anda boleh solekkan untuk pada page anda. Okey. Alright. So lagi apa boleh dibuat? Ini anda letak gambar, yang mana dekat ruangan gambar di bawah ni dia akan diisikan lah gambar-gambar berikut. Okey, lagi apa lagi boleh buat dekat sini di website tadi? Okey, anda boleh pergi dekat gear ni dan anda boleh tukarkan name tu kalau anda rasa tak sesuai, ya. Tapi biasalah, kalau anda pakai yang versi ni Google My Business, anda kena akur dengan dia punya belakang ni. So yang hanya kita boleh tukar hanyalah di zone sini lah. So that's why kalau boleh buatkan nama yang senang-senang, supaya orang tengok pun senang dinampak kan. Okay. So ini pun dia ada dah tips juga macam mana. Inilah type dia. Pertama dah dia beritahu dah caranya. Saya bacakan sajalah. So pertamanya, tuliskan dengan lengkap apakah bisnes yang tuan-puan lakukan, ya. Okey. Ini satu. Yang kedua, letak gambar dan berkongsi. Maknanya keluarkan, mana bila dia ada share link tu, tadi kan ada URL tu kan. Macam saya tadi tulis kbbc.business.site. So gunakan tersebut untuk share. Alright. Boleh gitu? Boleh ke? Alright. Saya pasti anda boleh punya. Kena cubalah, ya. Okey, lepas tu customer ni ruangan ni apa pula? So jadikanlah satu prosedur juga, reply dan sharekan kepada orang ramai. Apakah kalau dah anda serve customer, terimakan, sharekan kepada pelanggan-pelanggan anda.
yang dah pernah experience, supaya ini juga main peranan. Macam contoh dapat macam contoh kan, terbaik untuk anda, macam ni, kita pun dapat semangat nak buat bagi lagi bagus. Ini sebagai booster. Kalau ada message, so maka cuba jawabkanlah ya. Macam saya ada satu tu kan, cuba sebaik mungkin jawab. So itu sahaja apa benda yang anda boleh lakukan supaya memastikan anda still, orang kata, bisnes anda dikenali ramai dan senang nampak dekat Google. Jadi macam saya katakan tadi, sekali lagi supaya anda melihat kepada kepentingan perkara dibuat Google My Business ni, macam saya katakan, orang mencari informasi di Google. Contoh, saya type sambal, kita mulakan dengan Google. Saya nak ceritakan kepentingan dia. Sepatutnya saya kena cerita daripada awal, tapi sebab saya since benda ni baru terlalu dekat mind saya jadi saya terus jawabkan saja. Okey, saya nak cari pasal sambal hitam. Okey, so jadi apabila anda ada saya nak tunjukkan kok ada tak dia punya informasi. Saya nak double check. Oh, benda tu dia hanya dekat Google produk sahajalah yang nampak benda ni. So dia ada, kalau by desktop, anda boleh nampak satu dekat ruangan sini berapa banyak orang cari sambal hitam tu dekat sini. Tapi since ini dekat telefon, dia tak ada. Jadi tak apa. Jadi kira ini boleh lakukan research, boleh dapatkan idea. Jadi macam saya katakan lagi sekali, pergi kepada cari keyword, cari keyword.com tadi. Selain daripada Google, saya ulang kali kedua supaya anda betul-betul memahami tentang perkara ni. Macam contoh nak dapatkan idea, anda pun boleh juga pergi kat YouTube, tengok apa orang type pasal sambal hitam ni. So at least anda boleh dapat pencerahan idea. Nanti mungkin ada soalan keluar, Cik GB, bukan orang lain dah buat ke? So nanti kalau akak buat, tak ada apa. Itu daripada perspektif dia, dari cara dia cakap. Cuba akak pula kena, sebab akak tukang jual produk tu, akak kena cerita juga daripada akak punya cerita, walaupun benda tu benda sama. Jadi supaya yang penting sebenarnya natijah kita nak buat adalah supaya orang tahu kita memang tukang jual benda tu dan kita faham benda tu. Tengok macam mana. Di sini pun saya nampak ada satu benda wow factor juga daripada YouTube. Sebab bila kita pakai dekat YouTube ni, benda yang kita selalu nak cari, apa orang cari. Jadi di sinilah saya melihat untuk anda dapat idea, anda dah boleh gunakan perkara tersebut. Okey? Boleh ke? Macam boleh kan? Saya harap anda boleh. Alright. So tunggukan sampai dia siap. Saya rasa tengok dekat daripada sini kita dah boleh dapat idea banyak dah untuk ni. Okey, dah siap. Contohlah, katakanlah dah siap, exportkan kejap. Klik download. Okey, klik open file. Okey, ni sambal hitam. Kalau anda nampak cara bagaimana keyword-keyword tu, there you go. You dah nampak dah macam, okey, ni aku nakkan cerita kan. So boleh begitu. So saya harap anda dapat manfaatnya, So hopefully macam biasalah, practice make perfect. Dan as always, gambate kudasai, buat sehabis baik. Thank you. Assalamualaikum.